Itu sebab kalau saya ambil satu contoh macam perumahan, ada beberapa perkara yang saya rasa kita harus lihat. Yang pertama adalah kalau kita tengok perumahan rumah transit ini. Sekarang ni kalau kita lihat memang masa saya jadi mentadbir Melaka itu, memang saya perkenalkan beberapa skim rumah, utamanya rumah berkat. Rumah berkat adalah rumah yang kita minta orang kita sewakan kepada orang muda. Harga dia RM150 saja sebulan. Sebulan. 3 bilik rumah berkat. Dia ada tempoh. Tempoh dia tak lebih antara 3 hingga 5 tahun saja. Lepas tu dia kena keluar orang lain itu. Sebab proses kita tahu orang muda ni bila dia ke bandar, perkara pertama yang harus kerajaan sediakan untuk dia adalah rumah penempatan bagi dia. Sekarang ni orang muda, saya memang dalam keluarga, saya tanya anak kawan-kawan yang lain pun, kalau kita lihat, bila kita ke bandar, so kita lihat sewa rumah. Bukan kata rumah, orang muda sewa bilik saja. Sekarang ni sudah mencecah RM700. Bilik saja. Bilik tak ada bilik air tau, bilik air kongsi. Sewa bilik saja dah mencecah RM700. Jadi kita boleh melihat bahawa keperluan ini cukup penting. Kerana kalau kita lihat macam bila bekerja di bandar ataupun di kawasan-kawasan perniagaan, perindustrian dan sebagainya, kediaman adalah perkara asas, paling asas. Jadi kerajaan harus memberikan fokus ini. Saya tengok memang ada kenyataan-kenyataan daripada sama ada Perdana Menteri tentang rumah transit. Tapi kadang-kadang model kita berfikir, bila kita sebut rumah transit, kita baru nak buat kelulusan merancang, kita baru nak buat pelan. Saya ingat lagi Menteri Perumahan dulu zaman PH kan. Saya bulan 10 2018 sudah maklumkan ini tanah untuk rumah rakyat di Melaka tu. Bulan 10 lagi 2018 saya dah bagi tanah 2018, tu. Bila 2019 bulan 10 kita tanya balik, kata baru lukis pelan apa semua. Jadi kita mengambil masa yang cukup panjang. Sepatutnya macam saya lihat, bila kita dah tahu kita ada keperluan mendesak, so kita harus melihat apa aset yang kita sedia ada. Sama ada perumahan-perumahan yang sedia ada, bangunan-bangunan yang sedia ada. Kalau kita tengok infrastruktur yang sedia ada, mana yang cepat kita boleh jadikan rumah transit, kita tukar. Kalau bangunan itu kita rasa perlu kan, kita bangunan yang milik kerajaan itu kita jadikan rumah transit, kita jadikan rumah transit dengan sedikit penambah pengubahsuaian dan sebagainya. Ini akan mempercepatkan lagi proses. Sebab itu kita dalam tempoh 1 tahun saja kita sudah boleh sediakan rumah berkat. Kita sudah boleh menyediakan beberapa rumah peduli dalam tempoh 1 tahun saja. Sebab apa? Sebab kita menggunakan aset yang sedia ada. Sebab itu perumahan menjadi satu yang penting. Saya dulu duduk di Lembaga Perumahan Melaka dan saya fikir cabaran paling besar kepada akan datang Melaka antara rumah yang paling murah, rumah mampu milik paling murah dalam Malaysia. RM180,000 di Melaka, rumah mampu milik. Tapi saya tak fikir Melaka boleh bertahan lama kerana rumah itu dikawal, ditentukan oleh kerajaan. Tetapi kita tahu bahawa pasaran tidak begitu. Itu sebab di Melaka rumah prima dia tidak akan boleh berkembang dan tak akan boleh di itu. Kerana apa? Kerana rumah prima harga dia RM220,000. Rumah prima bertingkat RM220,000, rumah mampu milik di Melaka macam rumah kos sederhana di bawah kan, landed, harga RM180,000. Macam mana orang nak beli? Jadi maknanya model rumah prima tu di Melaka itu pun tidak boleh berkembang kerana di Melaka itu masih lagi rakyat boleh membeli rumah di rumah secara landed gitu. Jadi ini antara aspek-aspek yang harus kita lihat. Sebab itu model perumahan ini saya fikir masa saya di Lembaga Perumahan dulu, saya melihat banyak aspek-aspek ketirisan kita dalam mengurus. Antaranya saya sebut, biasanya rumah kita hari ini bukan ditentukan oleh kerajaan. Rumah kita hari ini ditentukan oleh pemaju. Jadi ini tak boleh berlaku. Sepatutnya kerajaan harus menyusun apa keperluan rakyat. Kita dah tahu golongan B40, golongan M40 perlukan rumah. Kenapa kita tak sediakan rumah untuk mereka? Kenapa kita masih rumah bermula dengan RM300,000, RM400,000, siapa boleh beli? Tapi kesan kenaikan harga bahan rumah ni lebih. Itu pun menjadi... sebab kerajaan harus melihat secara keseluruhan. Lembaga perumahan dulu. Biasanya kalau kita lihat rumah ni dia ada fasa-fasa. Fasa 1 masa dia hantar kelulusan dia sebut fasa 1 rumah mampu milik. Fasa 2 rumah kos sederhana. Fasa 3 rumah yang jenis harga mewah lah. Fasa 3. Tetapi bila pembinaan dia akan mulakan dengan fasa 2. Dia tak mulakan dengan fasa 1 kerana dia tahu fasa 1 dia punya untung tipis. Ataupun kadang-kadang tak untung sebab nak cover dengan itu, dia mulakan dengan fasa 2. Lepas tu dia akan teruskan dengan fasa 3. Lepas tu dia buat tak fasa 1? Dia tak buat. Sebahagian yang tidak meninggalkan fasa 1. Abandon dia macam tu. Sebab fasa 2, fasa 3 siap, fasa 1 tak dibuat. Ini yang berlaku dalam sistem kita. Sebab itu masa saya mentadbir dulu, kita letakkan syarat itu
Kalau nak mulakan, mesti mulakan dengan fasa 1. Sebab keseluruhan itu memang sudah memberikan keuntungan kepada syarikat. Cuma fasa 1 tu rumah kos rendah ataupun rumah awam dan sebagainya, dia akan memanglah keuntungan tu terlalu nipis kadang. Tetapi paling tidak pun dia tidak merugikan. Jadi ini yang harus kita buat. Dan lagi satu model rumah yang dulu kita sebut. Kita ada rumah kadang-kadang bahaga 40,000 rumah awam. Lepas tu antara 40,000 kepada 180,000 tu, di tengah-tengah tu tak ada rumah pun. Oh, ya. Jadi mana rumah harga 100,000? Ya. Atau di mana rumah Yang harga mampu milik 120,000 untuk yang mampu dimiliki itu tak ada. Ya. Dan 180,000 sebenarnya kalau tengok isi rumah, pendapatan isi rumah, mungkin perlu mencecah sehingga RM8,000 baru gaji, boleh membeli 180,000 rumah. Ya. Jadi sudah barang pasti B40 dan sebahagian M40 memang tak ada rumah untuk mereka. Jadi ini antara cabaran kita, dan saya fikir peranan kerajaan cukup penting di Kementerian Perumahan itu sendiri dan di kerajaan-kerajaan negeri itu harus melihat di mana sebenarnya rumah untuk rakyat. Rumah mampu milik itu benar-benar tak boleh dimiliki oleh sebahagian M40. Itu sebab yang timbul istilah rumah mampu tengok. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.